Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, saya berada di pusat rawatan Islam, pengubatan Islam Ruqyah Syar'iyah. Ini live pertama saya pada tahun 2024. InsyaAllah dalam masa tahun ini, insyaAllah akan ada live setiap minggu, insyaAllah. Tuan-tuan dan rahmatillah Allah, apa khabar semua? Sihat ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke semua? Lama dah live ya? Tuan-tuan dan rahmatillah Allah SWT, alhamdulillah. Ini live pertama saya pada tahun 2024. Alhamdulillah. Okey. Semua sihat ke? Tuan-puan boleh dengar ke suara saya? Saya masih berada di pusat pengubatan Islam Ruqyah Syar'iyah As-Sazar. Sekejap lagi nak balik lah. Tuan-puan dan rahmatillah Allah, hari ni saya berkongsi sikit. Saya ada merawat seorang makcik. Seorang makcik pernah mengamalkan ilmu isyarat tubuh, amalan isyarat tubuh. Memang luar biasa bacaan dia. Tujuan dia kepada okey. Dia baca amalan isyarat tubuh tu, tujuan dia masa mati nanti, maka badan dia ni tidak akan mengeluarkan darah ataupun air, nanah, najis yang begitu banyak. Itu tujuan dia. Pelik sikit lah. Tapi amalan tersebut tidak betul lah. Jadi tuan-tuan dan rahmatillah Allah, sihat semua. Alhamdulillah, saya mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat. So tuan-puan, insyaAllah kami selesai meeting untuk 2024. Perancangan kami insyaAllah, pertama, semua perawat di bawah kami insyaAllah kita akan usahakan agar berdaftar di bawah KKM seperti mana saya yang sudah berdaftar. Yang kedua, insyaAllah kita akan rancakkan lagi program bedah kitab. Setiap minggu akan ada program bedah kitab Ruqyah ataupun pengubatan Islam ataupun berkaitan dengan sihir, gangguan jin. Teknik-teknik, kaedah-kaedah yang syar'i. Dan azam kita pada tahun 2024 yang ketiga adalah insya-Allah tuan-tuan dan rahmatillah Allah SWT, kita akan banyakkan program diskusi. Diskusi berkaitan dengan kaedah-kaedah pengubatan Islam, insya-Allah. Jadi azam lagi pada tahun 2024 ini kita akan perbanyakkan lagi program-program pengubatan, rawatan. Dan insya-Allah jikalau ada kes-kes yang berkaitan dengan sihir, insya-Allah kami akan usahakan untuk ke mahkamah. InsyaAllah kita akan usahakan sehingga sabit kesalahan di mahkamah, insyaAllah pada tahun ni. Jadi tuan-tuan dan rahmatillah Allah SWT, bagaimana dengan anda semua? Siapa yang masih belum sembuh lagi, insyaAllah kita usaha. Jangan pernah berputus asa, kita usaha supaya kita beroleh kesembuhan di dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala, bab kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, meningkat tahun maka meningkatlah umur kita. Jadi tuan-puan, umur kita semakin meningkat, sebenarnya setiap saat, setiap minit, setiap jam dan setiap hari umur kita akan bertingkat, meningkat. Dan pada tahun ni bertingkat pula, meningkat. Umur saya pun meningkat dari satu angka ke satu angka. Yang pastinya makin tua, bukan makin muda, walaupun awet muda. Jadi tuan-puan dan rahmatillah Allah SWT, jadi kata Imam Ghazali, apabila meningkat umur, kita nak tahu umur kita diberkahi ataupun tidak, bermanfaatlah, diberkahi itu bermanfaat ataupun tidak, maka berkah umur duduk pada ilmu. Maka bila meningkat umur kena tambah ilmu. Maka nak tahu berkat sesuatu ilmu itu, maka bertambah amal. Bila kita belajar, kita beramal lah, dan ikhlas dalam beramal. Nak tahu amal tu berkat ataupun tidak, maka bertambah zauki, yang ni bertambah rasa, rasa ikhlas, rasa kemanisan iman dalam beramal. Besar umur berapa dah? Soalan ni kita rahsiakan.
Bahaya umur ni. Jadi saya sebut umur saya 30 ke atas. Bukan 30 ke bawah, 30 ke atas. Maknanya saya dah semakin tua tuan-puan. Kulit pun makin berkedut dah. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT. Okey, tulisan belakang terbalik. Terbalik sebab saya buat selfie. Sebenarnya tidak terbalik. Okey. Baik. Okey. Zairiyi. Tip untuk hafal Al-Quran. Pertama, bila untuk hafal Al-Quran ni tuan-puan kena faham. Atas dunia ni tidak ada manusia yang bodoh dan cerdik. Atas dunia ni tidak ada manusia yang bodoh ataupun cerdik. Yang ada hanya dua golongan, iaitu yang rajin dan malas. Tip untuk hafal Al-Quran yang pertama adalah kena rajin. Rajin dari segi apa? Rajin baca ulang, berulang kali. Dalam satu muka surat tu berulang kali. Kita nak hafal satu muka surat, berulang kali kita baca. Paling kurang bacalah sehingga 11 kali, paling kurang. Saya dulu saya akan baca 21 kali. Biar dah lancar pun baca 21 kali. Okey, biar dah lancar. Kemudian kita baca dulu dengan tok guru. Okey, betul. Kemudian kita ulang sehingga 21 kali, barulah kita hafal daripada satu ayat hafal ke satu ayat, hafal ulang balik. Pada tambah lagi satu ayat, ulang balik. Begitulah. Jadi tip untuk hafal Al-Quran yang pertama adalah rajin. Dia bukan pemakanan ke apa, tidak, rajin dulu. Kalau dari soal pemakanan tu nombor 3, 4 dah. Sebab ada yang makan makanan yang berzak, kismis tak tinggal, tapi malah tetap tak bermanfaat. Okey, itu tip yang pertama untuk hafal Al-Quran. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, ada pesakit saya, dia tak pernah hafal ayat-ayat ruqyah, tapi dia setiap minggu datang untuk diruqyah. Setelah sebulan, dia dapat ingat ayat-ayat ruqyah. Dia tak hafal, tapi kenapa? Dia selalu mendengar. Bila kita selalu ulang Al-Quran, kita bukan saja mengulang, tapi kita mendengar bacaan yang kita baca. Itu lagi cepat ingat. Apatah lagi orang yang tak baca pun dia dengar je, tu pun dah ingat dah. Seperti anak kita tuan-puan. Kalau tak percaya, anak lelaki terutamanya. Anak perempuan tak termasuk dalam hal ini. Anak lelaki. Kerana apa? Kerana hanya anak lelaki pergi solat Jumaat. Okey? Cuba tuan-puan balik rumah, tuan-puan tanya anak kita, cuba sambung ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Secara automatik dia boleh jawab, dia boleh sambung. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa? Kerana bila dia datang Jumaat, dia sering kali mendengar ayat ini Tuk Bila baca sebelum khatib naik khutbah, dan dia berulang kali dengar pula Tuk Khatib, Tuk Imam tu baca masa khutbah yang kedua. Jadi bila dia sentiasa dengar tu, tiap minggu dengar, dia boleh ingat secara tidak langsung. Okey, jadi tips untuk hafal Al-Quran, pertama kena rajin membaca, yang kedua kena rajin mendengar. Itu sahaja tips yang amat mujarrab. Okey tuan-puan, insya-Allah tu perkongsian. Perkongsian. Okey, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nur Eziana, makin meningkat tahun, sebenarnya makin pendek usia kita dengan tempoh yang kita janji pada Allah. Betul. Mungkin kita janji 50 tahun dah tinggal, 20 tahun je lagi. Ini cara saya ingatkan diri saya bila naik tahun baru, Nur Eziana. Ya betul. Dan kita tak tahu umur kita ni berapa, ajal kita sampai bila. Jadi tuan-tuan, yang pasti kita akan kiamat. Itu yang dah pasti. Kiamat ni ada dua. Pertama, kiamat dunia hancur habis. Yang kedua, kiamat diri kita. Apa maksud kiamat diri kita? Yakni mati. Bila mati diri kita, itulah kiamat bagi diri seseorang. Kata Imam Ghazali, kiamat bagi diri seseorang adalah kematian kita. Bila mati, maka kiamat. Tak ada apa dah kita. Sebab tu dipanggil antara kiamat kecil adalah kematian diri kita sendiri. Jadi kita menanti kiamat tersebut anytime, anywhere. Baik. Tuan pada rahmatillah Allah SWT, saya baca komen sikit. Zarina Zambri. Terima kasih Ustaz dan Ting atas ilmu-ilmu yang dicurahkan. Kami hanya berkongsi saja. Saya pernah ikut kursus perubatan Islam. Banyak sangat manfaat yang saya dapat beramal untuk diri sendiri. Alhamdulillah, terima kasih yang selalu mengikuti kursus-kursus kita, bengkel kita. Apa lagi?
kursus-kursus lah. Terima kasih banyak di bawah Asazah. InsyaAllah pada tahun ni akan ada lagi kursus-kursus, sama ada penganjurnya pihak saya sendiri ataupun penganjurnya pihak lain yang menjemput saya. Akan ada, insyaAllah kita akan kongsikan. InsyaAllah. Pada tahun ni kita akan banyakkan, bagi saya lah, kita akan banyakkan tahsin, ayat-ayat ruqyah, tadabbur ayat-ayat ruqyah. Dan kita tahu ada kursus-kursus macam lepas-lepas kita akan banyakkan diskusi ilmiah. Jadi tuan-tuan pastikan join. InsyaAllah lebih menarik lagi. Yang pastinya setiap tahun akan ada pembaharuan, pencerahan, penelitian, penyelidikan, pendidikan berkaitan dengan kaedah-kaedah pengubatan Islam. InsyaAllah masih selagi di atas jalan syariatnya. Baik. Teh Fatimah, bersyukurnya pada Allah semenjak dulu saya mengikuti amalan yang Ustaz ajar, saya kini sihat. Alhamdulillah. Allah yang memberi sihat. Kita hanya berikhtiar kerana kita hambanya. Kerana salah satu ibadah adalah kita berubat cara yang diredai oleh Allah. Di atas jalan syariat itu adalah jalan ibadah. Kita dapat pahala. Perawat dapat pahala, pesakit dapat pahala, yang menemani pesakit pun dapat pahala, yang mengajak pesakit berubat cara baik pun dapat pahala semua. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Baik, tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak kongsi apa lagi sini ya. Bermula 1 Mac. Bermula 1 Mac 2024, Akta PTNK 775 betul lah? Bukan 755 775. Betul eh? Ke 755? Saya ingat. 775. Akta 775 PTNK, yakni perubatan tradisional dan komplementari termasuk pengubatan Islam, akan dikuatkuasakan. Siapa-siapa yang belum berdaftar tapi masih merawat, okey, dia akan disabitkan kesalahan. Dan kalau disabitkan kesalahan, dikenakan tindakan, dendanya adalah murah je, sebanyak RM30,000, betul eh? Atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya. Kedua-duanya sekali. Section 25(A). Tu. Kalau disabitkan kesalahan kali kedua, akan didenda berapa? RM60,000. 2 kali ganda jadi. Tu. Dan penjara tetap 2 tahun. 2 tahun. So kena berdaftarlah semua. InsyaAllah. Baik. Baik tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun saya menunggu live dari Ustaz. Ya, minta maaf, ada banyak masalah ujian yang menimpa saya. So tahun ni, walau apa pun ujian yang menimpa, saya akan tetap buat live dan berkongsi kebaikan. Tidak akan pernah berhenti. Ustaz hari Sabtu tak buat rawatan ke Ustaz? Nurzatul Ifah tak buat. Biasa hari-hari cuti ni saya pergi bercuti, ataupun saya memang cuti, ataupun saya pergi ke rumah-rumah yang saya mark, yang memang saya cek memang ada gangguan rumah dan sebagainya, saya akan pergilah. Yang saya dah janji. Okey. Okey, tuan-tuan. Bagus Ustaz buat undang-undang macam tu. Bukan saya buat. Itu pihak atasan yang buat dan saya hanya mengikuti peraturan tersebut sahaja. Tu. Hasmizi, satu malam urat leher saya sakit sangat. Saya sapu minyak bidara. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Adakah itu satu gangguan jin? Okey. Bila urat leher sakit, sapu bam bidara, lega. Itu belum tentu kita boleh sabit gangguan jin. Boleh tentu mungkin sebab urat, mungkin sebab bengkak. Tapi kelebihan bam bidara, minyak bidara ni memang mujarab. Memang ada kelebihannya, khasiatnya. Okey, tapi tak semestinya itu gangguan jin. Kalau nak tahu, kena cek lah. Dari segi mimpi, dari segi amalan, barangan digunakan, sejarah keturunan. Kan ketika mendengar ayat ruqyah, apa kesan? Baru kita boleh sabitkan dengan gangguan jin. Ustaz sihat tak lagi dari sihir, sakit dada hari tu? Hoi, memang merana sikit. Alhamdulillah, saya seorang perawat. Dan insya-Allah memang menjadi seorang perawat ni memang begitulah cabaran dia. So kena pandai-pandai je lah. So alhamdulillah tak sakit dah dada, cuma sakit hati je. Baik. Oh ustaz kan ustaz, imam lagi. Sakit hati juga. Ya tuan-puan, kerana saya masih mempunyai hati untuk merasai. Baik. Ustaz beli barang online masih ada website ke Ustaz? Ya, masih ada website di asazah.com tu. Asazahshop.com.
asazashop.com. Asazashop.com. Boleh buat pembelian produk di situlah. Ataupun boleh terus PM admin. Sebelum saya terlupa. Tuan-puan, bermula hari ini sampai hari Sabtu ini, seminggu awal sempena tahun 2024, seminggu sahaja sampai hari Sabtu ini, 7 hari bulan 1 2024, kami beri diskaun postage sebanyak 24 sen sahaja. Seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak, kita bagi kos postage bayar sebanyak 24 sen sahaja sempena tahun 2024. So kita beri harga postage semua barangan yang membeli barangan produk Asaza minimum RM50 ke atas, minimum RM50 lah, dan ke atas kita bagi kos postage hanya RM24 sen sahaja, betul? Hanya RM24 sen sahaja. Betul ni, 24 sen. Bapa Ustaz tak bagi percuma lalu Ustaz? Kalau bagi percuma biasa orang tak hargai, tuan-puan. So kita bagi sempena tahun 2024, kita bagi 24 sen. So tuan-puan boleh transfer online beli pembarangan. Contohnya tuan-puan beli barangan 2 kasturi RM50. So harga postage 24 sen. Tuan-puan bayar je lah RM50 24 sen. Gitu. Okey. Bayar lebih, Alhamdulillah. Baik tuan-puan. Itulah. Nak gaharu premium. Ya ada. Tu cuba ambil ya. Gaharu premium. Hak ada eksklusif tu. Hak ada kayu. Kayu gaharu tuan-puan. Tahun ni naik harga lagi tuan-puan. Pening kepala kami. Tahun ni naik harga lagi. Ini dia. Gaharu eksklusif premium. Dalam tu ada kayu gaharu. Kayu gaharu. Kayu gaharu ni tuan-puan, kalau tuan-puan letak, contohnya habis, tuan-puan letak je air, masih lagi bau wangi tuan-puan. Sebab apa? Kayu gaharu ni memang bau wangi sangat. Mahal kayu gaharu sekarang naik harga lagi. Tapi kita masih kekalkan harga yang sama sahaja. Baik. Kos postage, pembelian RM50 ke atas, minimum 50, dan ke atas kita bagi kos 24 sen sahaja sehingga hari Sabtu ini sahaja. Jadi tuan-puan bolehlah PM nombor admin lah. InsyaAllah. Adik tuan-puan dirahmati oleh Allah, kalau ada soalan tuan-puan boleh tanya. Nak mutah lalu tengok gaharu, seram sejuk tangan. Wow. Ini siapa tu? Nurul Areda. Daripada mana Nurul? Daripada mana? Dan memang ada gangguan jin. Siapa-siapa ada gangguan jin, nak lagi saka. Tengok gaharu ni, tengok dia punya wangian ni pun dah, apa dia jawab tadi? Dah serang sejuk. Nak mutah lalu tengok gaharu, serang sejuk tangan. Itu belum dirawat. Bukan saya nak sebut gaharu ni ada power ke apa, tidak. Tapi kenapa rasa macam tu? Kerana apa? Kerana antara minyak wangi yang Rasulullah guna adalah gaharu. Selain pada kasturi, gaharu. Bila sabit dengan sunnah Nabi, memang jin ni tak suka apa-apa yang sabit dengan Nabi SAW, jin tak suka. Sebab tu bila kita lakukan apa yang Allah dan Rasul suka, jin-jin tu akan murka. Akan marah pada kita lah. Itu. Nanti boleh PM lah nombor admin kalau nak lah. Tuan-puan, di samping itu juga kami ada beberapa kasturi yang baharu. Cuba ambil kasturi hitam dan kasturi putih. Tuan-puan pun boleh guna yang tu. InsyaAllah. Muhammad Harry, saya ada sekeping kayu gaharu Ustaz. Ya. Guna baik-baik. Tu, guna baik-baik. Jangan buang. Kayu gaharu mahal tu. Baik. Gaharu Asaza best bau dia. Ya, yang pastinya Asaza. Baik. Terima kasih. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihat belaka. Ustaz, untuk rawatan boleh walk in terus ke center atau kena booking? Sebaiknya booking dulu. Tapi kalau walk in hari ni, contohnya ada walk in, hak buat temu janji tak hadir, tapi ada hadir orang lain, dia buat walk in, saya rawat je. Kalau saya free, ada perawat free, dia walk in, kita rawat je. Tak ada masalah. Dan pada kekosongan lah. Tapi kalau mari tu ada kita ada rawat yang temu janji dululah, kita rawat, kena tunggu lah sekejap.
Sebab walk-in kena nunggu lah. Kalau yang yang temu janji tak payah nunggu dah, dia mari diagnos terus rawat. Sebaiknya temu janjilah. Baik tuan-puan, untuk tahun ini juga tuan-puan, biasa tuan-puan guna yang ni kan, kasturi. Kasturi wangian kijang ini. Okey tuan-puan. Okey, sekarang tuan-puan kita ada 2 lagi wangian kasturi yang baharu tuan-puan, iaitu saya perkenalkan kepada tuan-puan. Okey. Yang kedua adalah kasturi hitam, yang ketiga adalah kasturi putih. Hitam putih. Bukan tahi hijab, tapi kasturi kijang. Kasturi hitam, kasturi putih. Yang hitam ini baunya luar biasa, yang putih ini baunya lain macam. Okey. Jadi tuan-tuan, dua-dua ini ada khasiatnya yang tersendiri, yang pasti kasturi. Okey tuan-puan, kalau beli 3 dipanggil madu 3. Okey. Okey. Okey tuan-puan. Okey, kelebihan apa tuan-puan? Yang pertama, yang ni saya sering kali guna untuk gangguan jin. Yang ni saya sering kali guna untuk kes-kes sihir. Yang ni saya sering kali guna untuk solat, okey, sebelum tidur, sebelum bersetubuh. Yang ni sesuai lah untuk pergi jalan-jalan. Kenapa saya tak pakai yang ni untuk pergi jalan-jalan? Sebab apabila saya jalan-jalan, kebiasaannya saya masuk kedai makan, masuk ke kedai tu. Saya takut orang yang berhadapan dengan saya tu ada gangguan jin dan dia allergic dengan bau ni. Bila dia allergic, kesian dia. Dia boleh jadi tak tenteram, dia boleh jadi pening kepala, dia boleh bau busuk kita, dia boleh jadi muntah. Ada salah seorang perawat kita, dia pakai banyak ini. Dia pakai sini lagi ya, kiri kanan atas bawah dia pakai. Dia pergi masuk satu kedai makan tak? Dia kata. Dia masuk satu kedai makan tu, lalu owner kedai makan tak? Owner kedai makan tu menjerit. Sebab bau badan dia bau yang ni. Sebab tu saya guna dalam perubatan sahaja. Tapi kalau untuk solat, saya akan guna yang ni. Untuk jalan-jalan, saya akan guna yang ni. Yang ni semua boleh bau. Yang ada jin pun boleh bau. Okey. Yang ni sesuai lah untuk digunakan wangian kasturi putih. Yang ni khas untuk perubatan. Jadi tuan-puan ambil 3-3 lah, mudah. Okay. Ya Allah. Ambil 3-3. Minta maaf. Okey. Okay, yang ni tester. Okey. Okey. Tuan-puan rahmatullahi Allah Subhanahu Wa Taala, ada lagi soalan? Nak mutah lalu tengok gaharu ni tadi. Yang mana tahu? Okey. InsyaAllah moga ada rezeki dapat beli produk dari Ustaz Aziz Aizah. Terima kasih. Ustaz, saya kalau beli 3 berapa RM Ustaz? Okey tuan-puan, satu ni RM 25. 25 darab 3 berapa? 75. Jadi tuan-puan, dipanggil madu 3 tak? Kita bagi harga postage 24 sen. Itu saja tuan-puan. Boleh. Sebab apa tuan-puan? Sebab harga semua naik. Kasturi, oi naik tuan-puan. Kasturi naik harga. Tak percaya tanya orang lain. Kasturi naik harga. Kos postage naik harga. Sebab naik harga minyak. Sebab apa? Nanti DC kan naik tahun ni. Dan sebagainya. Semua naik harga. So kita masih mengekalkan dengan harga terbaik, iaitu 25. Mampu. Semua mampu beli. Okey. Sebab ni 5 ml bukan 3 ml. Yang orang jual biasa adalah 3.5 ml ataupun 3 ml dengan harga 30 ke atas dah belaka. Tapi kita masih mengekalkan harga 25. Okey tuan-puan. Okey, next ada soalan. Tuan-puan rahmatullahi Allah SWT, insya-Allah nanti kita akan buat live terapi ruqyah nanti insya-Allah. Bermula tahun ni saya akan rancakkan. Tahun lepas saya kurang live. Tahun ni saya akan rancakkan live, terutama sekali untuk berkongsi ilmu. Nanti insya-Allah tuan-puan, masuk bulan Rejab nanti, 13 hari bulan 1 ni masuk bulan Rejab. Dan bulan Rejab ni kita selalu sinonim bercerita tentang Isra' dan Mi'raj. InsyaAllah setiap hari saya akan post video ilmu, perkongsian ilmu berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj dan amalan yang berkaitan dengannya. Perjalanan Nabi yang penuh, yang patut kita ambil iktibar. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah, senani muda. Dah dapat set kasturi hitam putih hijang. Masya Allah. Dari Ahsazah. Guna sebelum tidur. Alhamdulillah. Lindungi dari mimpi-mimpi yang bukan-bukan. Ya Allah yang maha melindungi. Dan ini menjadi asbabnya. Masya Allah. Tabarakallah. Nak sedap lagi? Sebelum tidur, tuan-puan pakai 3-3 tu. Ambil madu 3 itu. Yang saya maksudkan madu 3 tu kasturi lah. Tuan-puan buka semua sekali. Contohnya macam ni. Saya pernah buat lah. Tak nak mimpi bukan-bukan lah. Kita nak mimpi yang baik-baik.
Contoh mimpi yang baik-baik. Pergi Mekah. Mimpi nikah pak. Contoh. Okey. Ini contoh dia. Okey. Kita buat macam ni. Okey. Kita buat pusara macam ni. Okey. Buat pusara macam ni. Okey. Nampak? Kemudian kita buat macam ni. Kita pakai sini. Sebelum tidur. Oh, luar biasa baunya. Sebelum tidur. Dan letak juga di celahan peha dalam. Kekeng. Sedikit. Untuk supaya elok daripada, dengan izin Allah, daripada mimpi disetubuhi oleh bangsa jin. Mimpi itu betul disetubuhi. Buktinya kita bangun lebam di peha, penat, dan kadang-kadang ada air mani yang melekat pada pakaian. Baik. Nur Eziana Nazura. Ustaz, waktu ruqyah beramai-ramai di Shah Alam, saya menangis teresak-esak waktu Ustaz baca ayat-ayat mukaddimah sesi pertama. Di Shah Alam itu betul-betul. Lepas 2-3 hari saya terjaga, ibu jari rasa dipicit dengan kuat. Bau minyak kasturi dah lain dari sebelum ni. Jadi busung. Bila baca Iqra Pemutuh, sebenarnya kasturi tak busung. Orang yang ada gangguan jin tu baru busung. Okey. Bila baca Iqra Pemutuh, tangan kanan keras habis. Habis baca lengoh tangan. Itu ada simptom gangguan jin. Kemungkinan. Saya sebut kemungkinan. Sebab saya tak cek lagi. Kemungkinan saka. Kemungkinan. Itu adalah simptom gangguan jin tu. Nanti kena dirawat secara, apa panggil? Secara bersemuka. Eksklusif. 2 jam ke ambil masa. Kasturi tu dah ruqyah ke Ustaz? Pasti dah ruqyah tuan-puan. Kalau tak ruqyah kami tak jual tuan-puan. Tuan-puan, siapa yang tanya? Musalmah. Biasa kita buat live meruqyah minyak wangi kasturi sebulan sekali. Kita tak buat lah seminggu sekali ke hari-hari ke 2 minggu sekali. Kita buat sebulan sekali je. Takkan nak buat hari-hari, nampak melampau pula. Okey, kita buat sebulan sekali ya, untuk pembuktian bahawa kita ruqyah dahulu minyak kasturi sebelum kita jual. Kita bukan jual harga tu sebab ruqyah, tidak. Kita jual minyak lah. Ruqyah tu untuk mengambil berkat, tabaruk ayat-ayat ruqyah sahaja. Okey. Baik. Ustaz, saya nak tanya. Baru 3-4 hari lepas saya tengah sapu laman rumah saya. Ada dapat satu wangian yang sangat wangi depan saya dalam masa 2 minit je. Kenapa Ustaz? Selepas beberapa hari saya demam dan batuk. Kenapa ya? Kalau bau wangi okey lagi. Kalau bau busuk tak okey. Yang bau wangi tu dia panggil khadam pendamping. Kita tak pasti dia datang melalui apa. Mungkin gangguan tempat boleh jadi. Tu. Yang pasti demam. Lepas tu itu menunjukkan adanya aura ataupun ciri-ciri gangguan luar badan. Okey tuan-puan, tempat yang tuan-puan duduk bau wangi tu ataupun bau busuk yang tidak ada, tak tahu punca datang daripada mana, tuan-puan basuhlah. Basuh kawasan tersebut dengan air pahit je, bacalah Fatihah, ayat kursi 3 kurs sambil membasuh tersebut, halaman-halaman tempat tersebut. Habis maka basuh kaki dan azan. Kenapa boleh azan? Kerana sabit dengan hadis Rasulullah SAW bahawasanya tempat yang diazankan maka akan bertempiaranlah lari syaitan tersebut. Maka boleh digunakan hadis tersebut. Okey. Allahu Akbar. Nur Eziana. Sebelum ni mimpi berkaitan jin pecinta. Tapi lepas ruqyah hari tu dan amalkan ruqyah mandiri tak mimpi dah. Alhamdulillah. Saya mimpi makan bukan pula. Itu bahaya. Dia memperbaharui. Mimpi makan ni dia, jin tu memperbaharui skill. Keedah. Pengaruh. Untuk mengganggu kita. Baru ni mimpi makan besi. Makan lauk. Ada makan najis. Itu menunjukkan ciri-ciri jin yang mengganggu kita. Pengaruhnya macam tu. Kotor. Tu menunjukkan sifat jin tersebut. Baik. Ami Siti, salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mimpi jumpa harimau 2 ekor, harimau tu kejar kita ataupun lihat saja ataupun macam jinak dengan kita dan sebagainya, dan berapa kali mimpi ataupun sebelum tidur tu tengok cerita harimau dulu ataupun tidak. Kalau tengok cerita itu mimpi mainan tidur. Kalau baru sekali mimpi abaikan. Tapi kalau berkali-kali mimpi 2 ekor harimau, itu adalah ciri-ciri adanya
jin pendamping yang mendampingi kita, tapi dia datang melalui tasyakkur, yakni penjelmaan haiwan. Itu menunjukkan dia sifat-sifat jin tersebut. Garang. Adakah kita jadi suka kalau tak makan daging sehari tak boleh? Itu ciri-ciri harimau. Tu jadi suka nampak daging jadi kalau sehari tak makan daging tak boleh. Berair dia bila tengok daging. Tu. Itu ciri-ciri. Jadi sensitif, cepat nak marah dan sebagainya. Itu ciri-cirinya. Okey. Okey, pakai 3 jenis kasturi boleh mimpi kahwin 4. Ambil nak. Itu saya tak sebut tuan-puan. Yang sebut adalah Tuan Iskandar Osman. Saya tak sebut. Jangan marah saya. Okey. Setakat ni saya pakai 3 kasturi. Tak ada lagi mimpi 3. Tak ada. Tapi tuan-puan, kalaulah suami kita, dia bangun tidur, dia pun suka. Kita tanya dia, "Apa abang suka ni bangun tidur?" Dia kata, "Saya mimpi saya pakai 2 persalinan pakaian." Oh, mimpi pakai pakaian dia. Lepas pakai pakaian ni, pakaian tu cantik-cantik belaka. Dia pun tukar pakaian. Ini berhati-hati. Kerana selalunya orang mimpi dia bertukar pakaian, dia pakai 2 saling pakaian, maka tak lama lagi kemungkinan dia akan kahwin lagi. Itu mimpi benar ni. Sebab apa? Sebab di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan isteri kamu itu, kita ni suami isteri ni seperti pakaian kamu. Apa pakaian? Saling menutupi aurat masing-masing, saling menutupi aib masing-masing. Itu maksudnya. Suami isteri kena tutup aib. Tutup aib. Itu maksud pakaian kamu. Isteri kamu tu seperti pakaian, seperti salinan untuk kamu. Menutup aurat, menutup keburukan pasangan kita, tutup aib pasangan kita. Jangan jaja. Kalau ada pasangan kita jaja, contohnya Pak Allah dia bini janda, contoh. Dia bini janda, lepas tu janda tu tak puas hati dengan dia. Jadi isteri dia dah. Jadi isteri dia pun ngumpat dia pada saya. Saya tak boleh dengar. Saya akan memang yang ngumpat tu betul lah. Pak Allah ni bawa sikar tak bubuh minyak petrol, contoh. Memang betul lah. Betul cerita tu lah. Tapi itu dia tak puas hati. Dia sebut Pak Allah ni tidur malam tak pakai kain, contoh. Itu kan aib dia. Tapi cerita pada saya. Saya akan nasihat siapa? Saya akan nasihat Pak Allah ke? Saya akan nasihat isteri dia? Saya akan nasihat isteri dia. Kamu ni pakai yang kepada suami kamu, Pak Allah. Kenapa kamu cerita keburukan dia pada saya? Jadi kamu ni tak berfungsi sebagai pakaian bagi dia. Contoh, tiba-tiba Pak Allah ni bangun tidur esok, mimpi pakai pakaian lain. Seminggu kemudian rupanya Pak Allah kahwin lagi. Contoh, ini bahaya. Okey. Itu contoh. Dan benda ni pernah berlaku dah kepada ramai orang. Dia mimpi pakai pakaian lain. Rupa-rupanya dia kahwin lain. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baru masuk. Nak tanya, berapa 3 botol tu? Biasa Kak guna yang kuning tu. Tiap kali tidur Kak sapu bam. Lepas tu minyak tu saya sapu belakang telinga. Minyak ni jangan sapu belakang telinga je. Di bahu. Di dada sikit, pinggang sikit. Di paha dan celahan kangkang. Kemudian di kaki sikit, betih. Sapu belakang. Sebab ada jin yang mari ikut kaki, ada jin mari ikut kepala, ada jin mari ikut depan, ada jin mari ikut tepi kiri kanan. Itu ada dalil daripada Al-Quran. Syaitan ni datang kepada kita daripada arah depan, belakang, kiri kanan. Itu ada dalil daripada Al-Quran. So dia akan datang mengganggu kita. Tujuan dia mengganggu kita. Jazakumullah khairan jazak kepada semua yang infak star. Saya dapat 550 butir star pada petang ini. Terima kasih. Banyaknya star. Belum malam lagi dah dapat star. Terima kasih. Baik. Jadi 3 botol ni harga dia 125. 3 botol harga 75. Tuan-puan beli hari ni sampai hari Sabtu saya bagi harga postih hanya 24 sen. So tuan-puan jimat harga postih 24 sen. Jimat RM9 lah. 24 sen je kami beri. Murah je. Selebihnya kami akan tanggung. Oi, kos postih tersebut. Okay, minta maaf. Ada anak hari ni. Anak mari tugas hari ni. Okey. Okey. Terima kasih yang infak star semua. Okey. Okey. Malam ni tak ada star dah.
Siti Rabi'ah Subhi, mimpi kutip duit, kertas banyak sana sini. Wow, ada RM50, ada RM10, ada RM1. Simptom gangguan ke ustaz? Baik. Yang mimpi kutip duit ni belum tentu simptom gangguan. Kena tanya dulu. Puan Siti Rabi'ah ada terfikir duit tak sebelum tidur? Ada terfikir soal gaji tak? Ada terfikir pasal duit Madani tak masuk-masuk lagi ke tak? Ataupun terfikir bonus belum masuk lagi. Jadi mimpi tu dipanggil mimpi mainan tidur saja. Kebanyakannya yang mimpi duit ni kebanyakan bukan gangguan jin. Bukan baik. Baik, insya-Allah. Saya pecah ni baik jangan bagi dia. Pecah nanti. Yang tu letak kat untuk kegunaan tester. Baik. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu taala. Kalau selalu mimpi kenduri apa maknanya? Okey. Mimpi kenduri kena tengok kita ni tengah merancang untuk kenduri ataupun tidak. Ada kait tak kehidupan kita dengan kenduri? Kalau tak ada kait, baru kita boleh pergi pada simptom gangguan jin. Kenduri tu di mana? Di dalam hutan ke, di rumah yang usang ke? Dan apa yang pelik waktu kenduri? Yang ni saya tak boleh jawab. Kalau saya jawab akan jadi merapu. Sebab apa? Dia kena teliti dulu. Kenduri tu macam mana? Situasinya macam mana? Ada yang pelik tak dalam kenduri tersebut? Nok Syarihat Nording. Sila komen. Nanti kita baca. Kenduri tu dengan orang yang dikenali atau tidak? Tempatnya macam mana? Upacaranya ada joget-joget ke tak macam mana? Ada sesuatu yang pelik dan memelekkan ke tak? Gitu. Baru boleh jawab. Cik Aziz, RM75 3 batan poster hanya 24 sen. Ya betul. Terima kasih. Wasilawati, nak daftar macam mana nak pergi ke center? Daftar boleh terus kepada admin rawatan. Nombor admin rawatan yang masih belum ada boleh masuk grup Telegram Asazah Official. Nanti tengok nombor admin rawatan dan boleh booking lah untuk temu janji. Ataupun boleh datang walk-in. Tapi kena menunggulah sikit. Kena menunggu sikit lah. Kalau ada takut ramai. Saya kesian sebenarnya orang menunggu ni. Jadi kesian kepada kamu lah yang menunggu. Dan kesian kepada saya kerana habis merawat tak ada rehat. Terus sambung. Okey, saya tak apa tuan-puan. Kesian kepada tuan-puan yang menunggu. Tim. Baik. Okey tuan-puan rahmati Allah. Nuk Cahaya, alhamdulillah kasturi anti selamat sampai ke Australia. Wow. Kiriman anak dari Malaysia, masya-Allah. Daripada mana tu? Nuk Cahaya. Kasturi. Selamat sampai ke Australia, kasturi Asazah, masya-Allah. Australia. Kiriman anak daripada Malaysia, anak beli. Nanti post gambar skeping daripada Australia guna kasturi Asazah dalam grup Telegram Asazah Official. InsyaAllah. Ustaz Ishan Jamil. Join pada petang ini. Untuk makluman semua, kalau nak nguruk, laki-laki kalau nak nguruk badan, nguruk batin pun insyaAllah dia boleh. Boleh kontak Ustaz Hisham Jamil. Dia tak tulis Ustaz depan, dia tulis Hisham Jamil saja. Sebenarnya dia Ustaz. Jadi tuan-puan boleh PM dia lah. Kalau ada suami-suami dah. Isteri jangan. Suami saja. Yang lelaki nak nguruk badan dan juga urutan batin boleh PM. Ustaz Ishan Jamil dia ada CJ bertauliah dan semuanya. Dia orang setiu juga. Contohnya nak mari setiu. Boleh buat 2 rawatan. Rawatan ruqyah tempat saya. Rawatan nguruk pun boleh. Bukan saya lah. Ustaz Ishan Jamil lah. Di Bandar Permaisuri setiu juga. Baik tuan pada rahmatullahi Allah SWT. Rosmawa, baru ni Kak bermimpi ada orang gunting rambut Kak. Ini mimpi yang pelik. Jadi tuan pada rahmatullahi Allah SWT, keadaan mimpi tu kena tanya. Puan Rosmawa semasa bangun daripada tidur, mimpi ada orang gunting rambut. Cuba tengok rambut yang digunting dalam mimpi tu betul atau tidak digunting. Betul-betul dipotong atau tidak? Ada yang bangun betul-betul dipotong. Ini memang gangguan jin. Sakit atau tidak? Terasa atau tidak lagi. Itu antara simptom ada yang gangguan jin. Tapi kena tengok simptom-simptom yang lain jugalah. Itu. Cuba kita fikir balik. Selain daripada mimpi rambut digunting, sebab rambut ni bahaya. Sebab Rasulullah SAW sendiri dibuat sihir ke atas baginda Nabi SAW adalah dengan menggunakan media rambut Rasulullah SAW sendiri. Sebab apa rambut? Sebab rambut ni dia lambat hancur,
dia salah satu anggota bahan daripada badan kita, media di badan kita, rambut lambat hancur. Maka sihirnya berleluasa ataupun sihirnya expired dia panjang. Lepas tu kena hati-hati rambut. Itu. Baik. Next. Tuan pada rahmatillah Allah. Ustaz, saya booking tapi tak bagi tarikh lagi. Itu PM admin lah. Mana boleh booking tak ada tarikh. Dia booking ni kena ada tarikh, tuan-puan. Dan kami setakat ni tak pernah ambil bayaran untuk booking. Tuan-puan. Kadang kita ambil 2-3 orang yang booking tapi tak hadir. Siapa masa tak nak hadir. Patut hadir, dia tak nak hadir. Dia layang emosi dia. Dia layang. Jin kata jangan hadir. Dia tak hadir. Kita menunggu sini. Pesakit lain tak ambil dah. Tunggu dia tu menyanyi. Apa? Kanser. Siang pada kita menunggu. Itulah. Masa saya semakin hari semakin terhad sekarang. Saya kena berulang alik jauh. Tuan-puan, untuk makluman tuan-puan, untuk tahun ini, bermula tahun ini, saya bukan lagi imam masjid Bandar Permaisuri. Okey, saya 100% adalah pengamal pengubatan Islam Ruqyah Syariah, penceramah bebas yang bertauliah dan juga penceramah motivasi di sekolah-sekolah. Okey, influencer lah. Bukan influenza. Okey. Okey tuan-puan. Hasmizi Miji. Ustaz, kalau saya tidur seorang, selalu terasa sesuatu merayap pada tangan, badan. Saya juga selalu bermimpi dikejar hantu. Adakah saya ada gangguan? Itu sudah pasti termasuk dalam simptom gangguan. Walaupun anda tidak pernah kerasukan, tapi anda diganggu waktu tidur. Ini maksudnya adalah ciri-ciri daripada gangguan jin pendamping. Ciri-ciri gangguan jin pendamping. Okey. Nak tidur. Baik. Hana Abdul Rashid. Jika mimpi tandah berkali-kali macam mana tu Ustaz? Ya. Mimpi tandah berkali-kali, mimpi kecing di tandah, rasa macam real je. Mimpi di tandah tu, adakah tandah tu kotor atau tidak? Ada kalanya tandah tu kotor, kemudian kita ada beramal dan sebagainya, tiba-tiba kita mimpi lagi tandah tu bersih dah. Kemudian kita beramal lagi, lalu kita tak mimpi dah tandah tu. Dia jadi step-step macam tu. Itu adalah simptom gangguan jin. Walaupun anda di ruqyah tidak pernah kerasukan, tapi simptom-simptomnya ada. Okey, simptom-simptom gangguan tu ada. Maka beramal. Buat pembentengan diri sentiasa, terutama sebelum tidur lah. Okey. Dan cuba kita imbas kembali. Adakah aku selama ni bila nak masuk tandah baca doa atau tidak? Muhasabah diri dulu. Adakah selama ni aku nak masuk tandah ni aku baca doa ke tak? Yang kedua, aku masuk tandah dengan tangan ke kaki? Kena mikir. Mesti kaki lah. Di kaki kiri ke kanan? Kiri ke kanan? Kena. Kalau masuk kaki kanan, ubah. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Keluar tanda baca doa tak? Baca lah. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adha wa'afani. Kena baca. Bukan doa masuk tandah je, kita kena baca tuan-tuan. Itu. Kemudian dalam tandah pula. Bagaimana adab kita? Jangan kita berbual dalam tandah. Jangan kita menyanyi dalam tandah. Jangan kita suka melepak dalam tandah. Jangan. Tu. Ubah. Kita jadikan perkara dalam kehidupan kita ni syariat. Ikut syariat. InsyaAllah. Baik. Tuan pada rahmatillah Allah. Sweet mango. Ustaz, kalau selalu mimpi tentang air, laut, sungai. Okey. Mimpi tentang air. Tuan pada rahmatillah Allah. Pertama sekali, sentiasa mimpi. Ini pelik. Kenapa anda selalu mimpi air? Air terjun, air hujan, air laut, air sungai, air mata air, air mata. Okey, selalu mimpi benda air belaka. Yang pertama, kita kena tengok dulu air itu bila kita mimpi, berbahaya atau tidak pada kita. Berbahaya atau tidak. Contoh tenggelam, contoh kita dihanyut. Okey, yang kedua, menakutkan atau tidak. Contohnya mimpi air darah. Air yang menakutkan. Air najis. Kemudian yang ketiga, air tersebut air jernih ataupun najis. Tu kalau jernih ianya berkait dengan gangguan saka, kebiasaan. Kalau air tu kotor, pelik, menakutkan, kebiasaan kait dengan sihir. Itu beza. Kemudian kena cek kaki. Bila kita mimpi air tersebut, kaki kita bermasalah tidak? Pinggang hingga ke kaki bermasalah tidak? Kalau bermasalah, ia berkait dengan sihir ataupun tempat.
Dah banyak lagi, saya tak boleh kongsi. Kalau saya kongsi di sini semua sekali, apa special khusus yang saya buat? Nak tahu lebih lanjut, nanti masuk khusus. Yang ni saya bagi tahu secara umum. Supaya tuan-puan dapat tahu ianya simptom gangguan jin. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Badan sihat, hati je sakit. Apa Ustaz sakit hati? Itu saya tak suka bagi tahu. Saya tak suka meluah. Biarlah Allah SWT sahaja yang tahu luahan saya. Okey. Okey. Yang pasti memang saya sakit hati sekarang. Biasa tuan-tuan, sebab saya ada hati untuk merasai. Berbolak-balik perasaan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. InsyaAllah. Baik. Okey. Untuk makluman tuan-tuan, untuk bulan 1 ini ada 2 makluman. Yang pertama, insya-Allah saya akan buat program talaqi musyafahah, tahsmi' dan tahsing ayat-ayat ruqyah dan doa-doa. Siapa-siapa yang berhajat nak tasmi' dan tahsing. Tasmi' ni memperdengarkan bacaan tu, saya akan dengar, saya akan betul, saya akan mengijazahkan ayat-ayat ruqyah, doa-doa dan semua amalan benteng diri. Saya akan beri PDF-nya, tuan-puan baca, saya dengar, saya betul dan saya akan ijazah kepada tuan-puan. Siapa-siapa nak ini, boleh kontak admin rawatan. Tu. Sama ada 2 cara kaedah. Yang pertama, saya mesti nampak muka anda mesti nampak muka saya. Jadi kaedah pertama kita akan buat melalui video call. Tuan-puan duduk di tempat tuan-puan, saya duduk depan sini, cuma video call. Saya nak tengok muka tuan-puan, tuan-puan tengok muka saya dan saya akan betul. Saya akan dengar, saya akan betul. Saya akan dengar, saya betul, saya akan cerita. Mungkin selama sejam lebih atau 2 jam lebih. Mungkin lebih 2 jam pun ada. Kalau buat banyak salah. Itu kita 2 je. Face to face. Yang kedua, tuan-puan datang ke center berhadapan dengan saya. Tapi ada yuran lah sikit. Sebab tuan-puan ambil masa saya. 2 jam lebih. Masa saya tu. Masa itu lebih berharga daripada emas. Kerana emas boleh dijual beli. Sedangkan masa tidak boleh diundur kembali. Dan rugi kalau dibazirkan. Kerana kita ini bermanfaat. So tuan-puan, ada yuran lah sikit. InsyaAllah yuran mampu belaka. Itu program peribadi. Antara saya dan kamu semualah. Yang mana berminat sahaja. Okey, program yang kedua saya dijemput oleh pihak No Skill Academy di Johor Bahru. Beliau nak pihak mereka akan adakan kursus pengubatan Islam, di Johor Bahru. Jadi pihak sana jemput saya untuk jadi pengisian selama 2 hari 2 malam. 2 hari 1 malam. InsyaAllah di Johor Bahru. Nanti kita akan bagikan detailnya lah. Yang tu pun ada yuran lah sebab pihak sana yang buat, uruskan semua. Sana modulnya akan lebih kepada SKM, DKM, iShifa dan pendaftaran perawat. Itu fokus. Saya akan terangkan mengikut silibus tersebut. InsyaAllah yang mana berminat boleh join lah majlis-majlis ilmu ini. Baik. Untuk bulan 1 ini programnya. Baik. Tuan pada rahmatullah Musalmah Lim. Ustaz, baru saja saya tahu tapak rumah saya ni bekas tapak kuih Hindu. Saya pernah solat hajat nampak sami botak yang ganggu saya. Macam mana nak buat Ustaz? Bertahun-tahun ikut saya. Bila saya tahu saya jadi sakit. Tu. Jadi sebab tu pentingnya amalan masuk rumah baru. Solat hajat, basuh kawasan, azan, habiskan surah Al-Baqarah. Itu. Itu gangguan kuat tu. Sebab bekas tapak kuih tu. Tempat orang menyembah berhala tu. Jadi Musalmah Lim, saya suka gangguan-gangguan sebegini. Siapa nampak sami botak tu, perut buncit apa tu, itu yang mengganggu, itu pasti ada khadam jin di situ. Mana tempat-tempat berhala pasti ada khadam jin. So tuan-puan, kalau tuan-puan berminat, insya-Allah tahun ni juga kita akan buat satu package untuk rawatan di rumah. Rawat ahli keluarga, rawat tapak rumah dan benda yang berkaitan dengan ahli keluarga. Package tu akan ada. So Ustaz tetapkan bayaran ke? Tidak. Tapi kita akan berbincang lah. Masa saya pergi sana, saya akan habis masa. Saya akan fokus merawat ahli keluarga tuan-puan sahaja. Masa balik lagi. So dipanggil sagu hati tu biar bersesuaian lah. Biar bersesuaian dengan perbincangan. Kena ada perbincangan 2 hala. Kerana saya pun bawa tim saya. Masa saya pun dihabiskan. Saya pun
memang membantu tuan-puan. Melainkan memang tuan-puan tak mampu sangat-sangat nak buat macam mana itu atas khidmat kami pula. So perbincangan tu bersama dengan pihak admin rawatan akan ada. Tuan-puan kontak tu. Kalau kes gini saya akan habiskan bacaan surah Al-Baqarah. Ni kalau kes gini. Baik. Itulah nanti kita akan maklumlah dari masa ke semasa nanti. Baik. Baik, tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau campurkan minyak kasturi dengan air yang telah diruqyah disembuh pada badan rumah bagus tak boleh, tapi hati-hati nak sembuh pada mata tak boleh. Sebab minyak kasturi ni sifat dia panas. Mata bahaya. Okey, tapi boleh je tempat lain. Okey. Sarimah Muhammad Zain, saya dah order 3 botol tu, tak sampai lagi. Nanti kita tengok tu. Mungkin esok sampai. Kalau tak sampai lagi, PM admin nanti. Nombor tracking admin ada. Okey. Kalau hilang, benda tu hilang disebabkan JNT dan sebagainya, kami akan ganti dah. Yang tu kita takkan aniayai pelanggan kita. Tutup itu. Okey. Baik. Tuan pada rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala. Nur Cahaya anti pakai sejak dari Malaysia lagi dan kini anti di Australia masih lagi guna lagi. Masya Allah. Australia. Bila habis anti minta anak-anak postkan. Oh jauh duduk tu. Anti Australia. Kalau ada nak buat program ruqyah Australia bagi tahu kita datang insya-Allah. Baik, staff saya semua fasih English. Saya je yang tak fasih. Insya-Allah. Baik. Kita target tahun ni juga kita akan buat ruqyah di luar negara. Tahun lepas kita banyak sangat buat ruqyah di seluruh semenanjung Malaysia. Tahun ni kita akan keluar daripada semenanjung Malaysia, program di Sabah Sarawak, Brunei Darussalam, insya-Allah di Indonesia dan di Thailand insya-Allah. Australia tu tidak ada dalam perancangan kita. Kalau ada jemputan kita pergi. Dulu kita ada jemputan di Dubai. Tapi kita tolak dulu. Sebab kita tak mampu lagi ketika itu. Tapi tahun ni kalau ada insya-Allah kita ke sana. Baik. Saya bahasa Arab tu boleh lah sikit-sikit, tapi bahasa Inggeris tu insya-Allah staff saya akan tolong terjemahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak mimpi dinding rumah arwah tu semuanya terbuka dan masuk cahaya serta ular dapat ditikam. Masya Allah. Biasa sebelum ni kak mimpi rumah arwah tu gelap dan ada ular. Baik. Irwan Zaliha, itu mimpi yang baik. Itu mimpi alamat baik. Itu mimpi yang baik. Pesakit itu Irwan Zaliha. Itu mimpi insya-Allah anda akan sembuh dengan izin Allah. Dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ni. Ini akan sembuh insya-Allah. Akan sembuh ni. Kuatkan. Teruskan istiqamah amalan insya-Allah. Ni alamat nak sembuh. Ni alamat nak sembuh ni. Baik. Tuan pada rahmatillah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ustaz muka bersih pakai skincare gapo? Minta maaf tuan-puan. Saya rasa muka saya kotor ni, dok bersih pun. Ini tak ada pakai makeup, ini tak ada pakai apa panggil? Editing handset tak ada. Ni original. Filter panggil. Filter tak ada. Kalau Oppo memang ada. Ini bukan Oppo. Saya tak ada pakai cuci muka tuan-puan. Jadi kalau saya rasa muka saya berminyak sebelum tidur, saya sapu dulu. Saya ambil wuduk. Kadang kalau ada minyak lagi, kita ambil air panas sikit, rendam apa panggil? Tuala kecil, tuala untuk muka je sikit. Kita sapulah muka kita supaya tidak berminyak. Kita tidur dalam keadaan tidak berminyak, itu lebih baik. Hari ni tak ada pakai bedak, tak ada pakai skincare apa, tak ada. Sebab saya alergi sikit dengan cuci muka ni, saya alergi. Sebab saya pakai cuci muka naik jawab tu, saya tak nak pakai tu. Okey. Nur Cahaya, anti ada berhajat dengan ustaz. Ya. Nanti kalau berhajat kena balik dululah daripada Australia, datang berubat. Tapi kalau nak saya ke Australia, insya-Allah saya pergi. Baik, saya tak pernah sampai lagi di Australia. Boleh je. Insya-Allah. Tapi saya pergi ada teman lah, mungkin teman saya 2-3 orang. Okey. Baik, Nok Syari Hadanoding. Ustaz, kenduri tu macam suasana kenduri orang dulu-dulu. Ni kenduri dia macam dulu-dulu. Orang pakai baju Melayu. Memang tak fikir pun nak buat kenduri. Tak ada lah cara menyanyi ke menari. Tapi dalam mimpi tu duduk kat meja nak makan kenduri. Tapi saya tak makan lagi. Alhamdulillah. Jangan makan. Itu termasuk mimpi disebabkan minta maaf sebab gangguan keturunan. Itu. Jangan makan lah.
Terlalu makan bertambah nanti pengaruh gangguannya. Rosmawa, Kak tanya sebab dekat Kak dah ada saka dari mak. Tapi mak tengah sakit, Rosmawa. Saka yang Kak mak tak dibuang lagi. Itu kena buang. Saya takut nak rukiah orang-orang tua ni. Sebab saya takut melibatkan kematian. Sebab banyak orang tua minta maaf. Saya rukiah memang tak lama. Dengan izin Allah ajarnya sampai. Memang gitu. Nak kalau di hospital ke apa. Kalau nak pergi rumah pun akan saya minta ada saksi di kalangan keluarga dan tanda tangan dulu. Sebab saya takut terjadi apa-apa. Tapi Alhamdulillah saya memang pengamal berdaftar dah. Tapi saya tak nak reputasi saya rosak jugalah. Sebab ada ahli keluarga yang akan menyalahkan saya. Ini sebab rukiah dengan Ustaz Soleh ini mati mak kita. Ya Allah. Sedangkan mati ni ajar di tangan Allah. Tu wujud dah tu. Kita doa Allah pemudahkan. Tu. Ada satu kes OKL. Kakak dia sakit. Dan sakit pelik sangat-sangat. Sakit macam nazak sangat-sangat. Dia merayu saya pergi. Saya kata tak apa nanti minggu depan kita pergi. Saya niat dah minggu depan nak pergi. Tapi dalam masa yang sama saya baca. Saya niat untuk dia. Daripada jarak-jauh ni baca sebagai doa lah. Adalah ayat dia. Ada. Dia panggil ayat dia. Kemudian esokkan tu kaknya sudah meninggal. Kemarin meninggal. Tu baru berlaku. Itu. Betapa mukjizatnya ayat Al-Quran itu tuan-puan. Baik. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Hana Abdul Rashid. Tengok tu. Thank you Ustaz jawab soalan saya. Dulu saya mimpi tandas kotor. Baru-baru ni saya mimpi dalam tandas yang bersih. Nak sihat dah tu. Dia semakin dia simptom gangguan ni tuan-tuan dia berubat tup dia jadi sembuh. Tidak. Dia akan makin okey, makin hilang simptom gangguan makin hilang, sihat. Kebiasaan gitu. InsyaAllah. Baik tuan pada rahmati Allah. Saya rasa setakat ni sajalah. Live pada hari ini. Terima kasih semua yang komen. Terima kasih semua yang masuk. Kita sambung live pada hari yang lain. InsyaAllah saya akan perbanyakkan live. Saya akan perbanyakkan perkongsian insyaAllah. Jadi nak masuk maghrib dah. Kita stop dulu. Beri masa untuk solat maghrib. Yang belum mandi kena mandi dan sebagainya. Solat maghrib berjemaah kalau boleh dengan ahli keluarga ataupun di masjid. Geng tak ada orang buat geng subuh macam Jumaat. Geng maghrib macam Jumaat tak ada. Okey, walaupun tak ada kempen-kempen tersebut tapi teruslah solat berjemaah insya-Allah. Kita jumpa lagi di lain masa insya-Allah. Saya Ustaz Mak Salih Zamri ataupun Ahsaza daripada Pusat Pengobatan Islam yang bertauliah Ahsaza. Moga-moga bermanfaat untuk semua insya-Allah. Ramaikan guru, banyakkan rujukan, luaskan pengalaman insya-Allah. Hari akan makin baik. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahadun ahad. Allahu akbar. Barakallahu fikum.